Perkembangan lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan Rita Alisius Malik di Kota Kinabalu. Antara perkongsiannya, 50% gaji jemaah menteri dan pembantu menteri di Sabah akan dipotong selama 2 bulan. Teruskan Rita. Baik Zera, terima kasih dan salam sejahtera. Kerajaan negeri hari ini mengumumkan pemotongan 50% gaji jemaah menteri dan pembantu menteri selama 2 bulan bermula bulan ini. Turut dipotong 30% gaji ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS selama 1 bulan. Jumlah yang diperolehi daripada pemotongan gaji ini akan disalurkan untuk bantuan COVID-19. Ketua Menteri mengumumkan perkara ini dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah Kota Kinabalu selepas mendengar taklimat tertutup mengenai keadaan keselamatan Sabah yang disampaikan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali. Datuk Haji J turut mengumumkan bantuan Sabah prihatin 3.0 COVID-19 berjumlah RM120.46 juta serta tambahan RM34.4 juta untuk bantuan bakul makanan kepada semua sektor yang terkesan akibat pandemik. Ia sebagai tambahan kepada bantuan yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Penduduk luar bandar kini boleh datang terus ke pusat pemberian vaksin PPV untuk mendapatkan suntikan tanpa perlu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Kementerian Kesihatan sudah mula masuk ke kawasan-kawasan luar bandar untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Dan saya berharap rakyat kita mengambil peluang ini walaupun tidak mendaftar melalui MySejahtera, mereka boleh terus ke pusat-pusat pemberian vaksin untuk menerima vaksin COVID-19. Seorang ahli politik mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan melakukan jenayah kekerasan dan mencabul 2 wanita termasuk seorang peserta pertandingan Unduk Ngadau 2021 di Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu hari ini. Pengakuan dibuat di hadapan Magistrat Jessica Ombau Kakayun. Menurut kertas pertuduhan yang dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Siti Amirah Muhammad Ali, tertuduh didakwa menggunakan kekerasan dengan niat mencabul seorang wanita pada 11 malam 17 April lalu di sebuah hotel di Kota Kinabalu, manakala 4 pertuduhan mencabul peserta Unduk Ngadau pada pukul 2 petang, 3.30 petang, 9.45 malam dan 10 malam pada 19 Mei lalu. Mahkamah membenarkan jaminan RM8,000 untuk setiap pertuduhan dengan 2 penjamin tempatan. Tertuduh juga diarah menyerahkan pasport serta melapor diri ke Balai Polis sebulan sekali dan dilarang berhubung dengan mangsa atau saksi sehingga kes yang disiasat di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan itu selesai. Mahkamah menetapkan 14, 21 dan 22 Julai untuk pengurusan kes. Peningkatan kluster COVID-19 di kawasan perkampungan mendorong Polis Pitang memperhebat pemantauan prosedur operasi standard SOP di kawasan berkenaan. Pemantauan lebih kerap yang dijalankan oleh pasukan pemantauan polis itu bagi memastikan penduduk kampung sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Ketua Polis Daerah Sipitang DSP Champin Piuh berkata individu yang diarah menjalani kuarantin sepatutnya tidak boleh keluar rumah bagi mengelak sebarang risiko jangkitan. Mana-mana individu yang dikuarantin oleh pihak KKM, kita akan buat spot check ataupun pemantauan dari rumah ke rumah supaya mereka ini tidak sewenang-wenangnya bergerak bebas keluar meninggalkan rumah dan bergerak ke kawasan-kawasan tumpuan orang ramai. DSP Champin ditemui pemberita RTM selepas melakukan pemeriksaan sekatan jalan raya di Sipitang. Terdahulu pasukan PDRM Sipitang dengan kerjasama Agensi Keselamatan terdiri APM, Rela serta penguat kuasa Majlis Daerah Sipitang dan pejabat kesihatan kawasan Sipitang melaksanakan ops bersepadu di sekitar pekan. Pematuhan SOP di Pekan Sipitang ni setakat ni alhamdulillah terkawal lah. Dengan kerjasama daripada rakan-rakan jabatan agensi yang lain, terutamanya PDRM, Jabatan Kesihatan sendiri, pihak APM, Rela, dan kita pun selalu mengadakan pemeriksaan bersepadu. Setakat semalam, sebanyak 3 kompaun dikeluarkan penguat kuasa Majlis Daerah Sipitang atas premis perniagaan yang ingkar SOP.
Sementara itu, 2 lokaliti di daerah Beaufort kini sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD, iaitu Kampung Klias Baru dan Taman Wawasan. PKPD di Kampung Klias bermula 2 Jun lalu hingga 15 Jun, manakala PKPD di Taman Wawasan bermula hari ini hingga 23 Jun. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Zaki Yusof Yaakob berkata penduduk di kedua-dua lokaliti sudah dimaklumkan mengenai prosedur operasi standard SOP yang wajib dipatuhi berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Daripada masa ke semasa kita akan memberi taklimat kepada penduduk perumahan ini apa tugas mereka dan siapa yang dibenarkan keluar dan siapa yang dibenarkan masuk. Beliau ditemui pemberita RTM di PKPD Taman Wawasan Beaufort. PKPD Taman Wawasan melibatkan 2,321 penduduk daripada 638 ketua isi rumah, manakala PKPD Kampung Klias Baru melibatkan 545 penduduk daripada 235 ketua isi rumah. Selain 2 lokaliti berkenaan, Polis Beaufort turut bertanggungjawab menyelia PKPD di Kampung Manggis, Kuala Penyu yang berkuat kuasa hingga Sabtu ini. Menurut DSP Yusof Zaki, kawalan di laluan masuk ke kawasan PKPD dan laluan tikus di daerah berkenaan kini diperketat. Penduduk di beberapa kawasan dalam daerah Beaufort, khususnya Lumadan yang berhadapan masalah bekalan air bersih sejak bencana banjir bulan lalu, kini mendapat bekalan air secara catuan. Penyaluran air secara catuan dijangka berterusan sehingga kerja-kerja pembersihan loji air Beaufort 1 selesai dijalankan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Ruslan Muharram, catuan air akan terus dilaksana sehingga loji air pulih sepenuhnya. Catuan air masih dilakukan sebab ada satu loji lagi yang belum siap sepenuhnya untuk dibersihkan. Sudah tentu kita mempunyai masalah-masalah beberapa kampung lah yang belum dapat bekalan air. Ruslan ditemui selepas menerima bantuan banjir sumbangan Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah dan orang perseorangan untuk diagihkan kepada 155 keluarga terjejas banjir di Kampung Indomadi Beaufort. Sementara itu, Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki berharap masalah bekalan air bersih yang dihadapi penduduk dapat diatasi segera. Masalah air di Beaufort ini mesti dicari penyelesaian jangka panjang supaya masalah ini tidak akan berulang dan air bersih dapat diperoleh oleh penduduk. Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah KGKS menyambut baik program bantuan Ehsan Komputer baik Kerajaan Negeri yang diumum oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor baru-baru ini. Sebanyak 10,000 unit komputer ribah akan diagihkan kepada pelajar miskin. Setiausaha Agung KGKS Fazil Muhammad Jamil dalam satu kenyataan di Ibu Negeri berkata pengagihan komputer riba itu merupakan langkah tepat sejajar usaha mengurangkan kekangan pelajar miskin Tegar dalam menjalani pembelajaran digital. Katanya komputer riba amat diperlukan oleh pelajar masa kini, khususnya pelajar yang bakal menduduki peperiksaan utama seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Pengagihan komputer riba kepada pelajar yang memerlukan itu juga dapat membantu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan tiada kececeran ilmu dalam kalangan pelajar. Baik saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Terus patuh SOP bersama hentikan penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita, kembali bersama Zehra. Silakan.